Good morning to Dr. Hamza and Cik Hafiz. So, first of all, let me introduce myself. So, my name is James Alaki Murugan. My metric number is 181151575. So, currently, I'm doing the internship in Hospital Sultan Ismail Petra under the Department of Engineering Unit. So, my supervisor name is Encik Al Hafiz bin Abdul Latif. So for the job scope, under the engineering unit, they are controlling many facilities. So for the first one is the facility engineering maintenance service. Then the second one is the facilities management service and biomedical engineering maintenance service and clinics service. So under the FAMS, there is three department where the first one is the civil one. So I was exposed to the building plans, the schematic drawings by using the AutoCAD software. So they also got pest control and bird droppings prevention under the civil department. So for the mechanical department, I was exposed to many systems. So there are a lot of systems that are available in the hospitals under the mechanical system. So for the first one is I was exposed to the chiller system. So where I was learned about the process that have been happen in the chiller system. So the basic function for the chiller system is about to produce the chill water. There's a lot of component involving in the chiller machine. So as example, like the evaporator and condenser. So the second one is the ASU system. So this system is used to produce the chill air to be supplied to the environment around the hospital. So there's also hose ray system and sprinkler system. So this one is used for the fire protection system. So there's also PTS system. So the PTS is stand for the pneumatic tube system. So this is used for transport the blood sample container from a destination to another destination. So there's also V tank. So we use the V tank for store the oxygen. So the oxygen is in the form of liquid. So later on, it will be changed to the gas and supplied to the wards. But there are also medical gas that been used in the around the hospital. So for the electrical part, I was exposed to the power supplies of the hospital. So there are two power supplies. The first one is the TNB supply, and the second one is the genset. So genset is the secondary power supply. So as we see there, that is the component for the genset. So I also was exposed to the vacuum circuit breaker and transformers. These are important things that involved in the electrical system of the hospital. So later on, there's also EMSB and ESSB and DB, which is uh, act as a switch for the electrical flow for the unit of the hospitals. So I also was exposed to the biomedical department. So normally I will join the Redicare team to learn and expose about the medical equipment. So I was exposed to the OPG machine, the general X-ray, CT scan, the general fluoroscopy, the ultrasound machine, mobile X-ray, X-ray viewer, X-ray printer, the infusion pump, patient monitor, the NIMB monitor, the string infusion pump. So for summarize the activities and tasks I have been doing here is I was joining myself and do the EPR inspection for the chiller part. The EPR is stand for the engineering plant room where we did the inspection for the chiller, for the ASU, for the cooling tower, hose ray and sprinkler. So to summarize, the inspection part is basically about we check the cleanliness of the plant room and then they check the condition of the device that available around the plant room and the environment of the plant room. So I also did inspection for the OPG machine, the X-ray unit, and then we also normally join on the on-load test genset where this test is done once a month. So another task is we always update in assist about the what they call about the defect that available around the hospital. So the final task is we do the asset registration. The asset registration is for
register the new or update the device or anything that available in the hospital. So this the evidence that I've been going through all the activities around the hospital. So yeah, that's all, doctor. Thank you. Dan untuk Encik Al-Hafiz berkenaan dengan pelajar saya ni, saya harap Dinesh pun boleh dengar sekali daripada Encik Al-Hafiz untuk kebaikan bersama. Yang pertama Encik Hafiz nak tanya sikit berkenaan dengan motivasi pelajar kita ni ke arah industrial training ni. Adakah Encik Hafiz nampak dia betul-betul berminat dengan industrial training ni ataupun macam mana? Dan apa pandangan kalau dia kurang, apa yang kita boleh perbaiki dari situ? Macam saya pernah maklumlah kepada Dinesh, kita di bahagian kejuruteraan ni kalau berkenaan dengan biomedical tu kita tidak terlalu involved, sebabnya kita lebih kepada pemantauan sahajalah. Contohnya jika ada breakdown, contohnya itu ada breakdown generoscopy, breakdown general x-ray, mobile x-ray, kita just pemantauan dari segi bila start breakdown dan bila siap dibaiki. Cumanya Dinesh di sini dia ada tanyalah pasal dengan saya sebab kita jarang expose kepada dia untuk bahagian biomedical. So saya minta dia berurusan dengan radical lah, maksudnya di mana Dinesh sendiri yang berurusan dengan radical untuk join dia punya macam pergi inspection biomedical punya part ataupun breakdown biomedical lah. Contohnya macam dia pergi di x-ray tu memang saya tidak memantau dia, tapi dia yang sendiri pergi kepada dia yang berhubung sendiri dengan Radicate, tim Radicate untuk memantau aset-aset yang di x-ray itulah. Mostly dia pergi yang ni, dia pergi yang kalau dia memang dia banyak pergi kepada x-ray lah. Dan dia untuk Dinesh ni juga memang dia ada ni lah, dia ada keinginan untuk belajar lah benda sesuatu yang baru. Saya nampak memang sebenarnya kita di hospital ni kita ada terhadkan juga pergerakan pelajar sebab masa ni macam during COVID kita ada terhadkan juga lah pergerakan dia. Okay. So okey lah kan, dia punya motivasi dia ada kuat kat situ kan. Seterusnya berkenaan dengan pengalaman dan exposure dia. So macam Cik Hafiz bagi tahu tadi, dia lebih terdedah kepada bahagian M&E, Mechanical Electrical part, dan untuk bahagian biomedical part diserahkan kepada bahagian Radicare dia kan. So sejauh mana pengalaman dia dan pendedahan dia dalam bidang M&E, adakah tahap yang terbaik ataupun okey macam mana kan? Macam dari segi bila saya tengok dari segi report Dinesh dan dia punya report lah, sebab dia by monthly dia kena submit report kepada saya lah. Saya memang request monthly bukan monthly, weekly report kepada saya. By report yang saya tanya masa dia ni lah, dia hantar report tu saya ada tanyalah, maksudnya dari segi report tu yang diterangkan, contohnya dari segi chiller dia faham lah, dari segi flow chiller tu sendiri, maksudnya dari segi sistem tu dia faham lah. Maksudnya dia tidaklah menulis report sahaja, maksudnya tulis report, maksudnya nak lengkapkan report, tapi saya nampak dia faham lah dia bagi fungsi flow report tu, flow machine tu, sistem tu sendiri. Tu yang saya nampak dia, once yang saya nampak dia punya ni lah, kelebihan dia lah, saya nampak dia lebih kepada memahami lah daripada dia punya report tu. Dan report dia pun memang honestly berbanding dengan student lain nampak berbeza lah, dia punya report lagi lengkap dan lagi okey bagi saya. Oh, ada berapa student dekat situ yang tengah buat internship? Including me, there are 4. Alright, saya 4. Okay, berkenaan dengan satu lagi kesesuaian dia kan, dekat Encik Hafiz nampak dia sesuai tak dengan industri yang ada sekarang? Ataupun macam mana pandangan Cik Hafiz, kesesuaian dia? Serasi tak serasi dengan industri dia? Kesesuaian dengan student lah, maksudnya kesesuaian dia tu dari segi selesa tak Cik Hafiz dengan kalau dia? Dari segi biomedical tu mungkin kalau
kalau dari segi teamwork apa semua saya rasa tak ada masalah sebab saya tengok dia blend dengan saya punya staff di sini pun memang masalah lah dari segi kalau macam kita ada tugasan tu memang dijalankan setakat ni, macam saya di hospital ni kita ada contohnya kita ada dari segi maintenance lah. Contohnya saya bagi tugaskan kepada student satu hari saya nak 2 komplain ataupun defect lah yang perlu dicari. Memang adalah yang dia lakukan lah jugalah di hospital ni. Maksudnya dari segi tugasan tu tiada masalah lah setakat ni dengan di hospital, dengan pihak kami lah di hospital. Oh, so Encik Hafiz gembira lah dengan kehadiran Dinesh kat sana Actually Dinesh first non-Malay student. So memang kita memang kita berharaplah kalau ada student lain pun kita memang tak ada masalah. Itulah kita nak terapkan pelbagai ni sebab sebelum ni memang student mostly Malay student je, kita tak pernah ada dengan non-Malay. So ada seorang ni saya rasa memang boleh jadi expose kepada yang student lain lah, maksudnya ada ni lah sikit saingan kan. Dinesh, are you Kelantanis or you coming from else? Oh, okay. Oh, so tak ada masalah lah kecek Kelantan so should be no problem. Boleh je. Okay, satu lagi yang berkenaan dengan communication skills, dia punya kemahiran untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan tadi macam Cik Hafiz sebut pasal teamwork kan. Sejauh mana dia punya communication skill tu boleh membantu untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk menyampaikan maklumat di kalangan-kalangan para staff di sekeliling kan. Dari segi komunikasi macam dia dengan saya memang tiada masalah lah. Kalau dengan saya punya penolong jurutera pun saya tengok dari segi komunikasi dia pun okey, dia punya the way dia mungkin macam ada sesuatu problem tu, kalau saya tengok adalah macam ada sesuatu problem tu dia ada jugalah macam bagi some idea macam tu lah maksudnya. Tak ada ponteng-ponteng Dia maksudnya dengan satu student pun memang tiada masalah lah antara student pun. Jika student kebanyakan juga student yang tak faham akan bertanya dengan Dinesh jugalah, maksudnya tidak kepada saya macam student tidak terus kepada saya, dia akan ada tanya dengan Dinesh. Maksudnya komunikasi antara mereka tu tiada masalah lah saya tengok. Alright. Baik. Okay, yang terakhir apa sebenarnya yang Cik Hafiz harapkan daripada Dinesh selepas ini, dan bagaimana program internship ni kita boleh bawa ke tahap yang lebih baik? Saya bagi saya harapkan student ni dia datang sini dia bukan sekadar untuk buat report, dia faham apa yang dia buat. Itu yang saya harapkan. Macam Dinesh ni memang saya nampak dia faham lah. Segi apa contohnya sistem tu sendiri dia faham. Maksudnya once bila dia contohnya dia cakap okey sistem chiller apa flow dia boleh cerita balik. Yang tu saya memang suka macam tu. Memang suka yang dia faham. Daripada dia datang just buat report nak ambil KLI tu tak apa sangat lah, tapi saya nampak Dinesh ni dia suatu benda tu dia nak faham benda tu. Macam kita expose kepada drawing single line drawing untuk electrical pun dia nampak dia punya drawing tu so baguslah. Maksudnya saya pun masih dalam belajar juga, saya pun belajar untuk faham. Maksudnya kita kalau boleh belajar tu bagi faham, bukan untuk kita pas sesuatu benda macam tu je. Maksudnya bila kita faham ni kita boleh explain kepada orang. Maksudnya bila ada permasalahan tu kita boleh tackle lah, maksudnya which is mana masalah apa yang kita boleh selesaikan lah. Itu yang saya nampak lah. Kalau dari segi student memang saya minta dia orang faham lah pelajaran dia orang tu. Okay. Saya rasa itu saja kot. Dinesh nak ada kata apa-apa ke? Tak ada kot doktor.
nak kata terima kasih kan kepada supervisor? Terima kasih boleh. Terima kasih Encik Hafiz. Terima kasih Dr. Hamzah. Alright. Jadi itu saja Encik Al-Hafiz dan Dinas, saya ucapkan berbanyak terima kasih atas kesediaan Encik Al-Hafiz mengambil pelajar kami sebagai pelajar untuk latihan industri, dan tahniah buat Dinas sebab banyak pembelajaran yang dibuat dekat hospital kan, walaupun bidang tu tak sama kan, tapi ada berkaitan dengan hospital management kan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih dan insyaAllah kita akan saya. Cuma itulah kalau macam student betul cuma kalau macam student betul nak ke dalam biomedical, memang di hospital ni ada biomedical punya part kalau di bawah engineering. Cumanya kalau betul nak di bawah biomedical mungkin boleh apply kepada syarikat konsesi lah. Contohnya next student kalau dia macam dia nak kepada biomedical, lebih kepada syarikat konsesi, memang dia betul-betul memantau lah, maksudnya dari segi breakdown ke apa semua memang dia tahu lah. Macam kita di hospital kita lebih kepada pemantauan lah, dari segi management je lah. So di sini pun kita terapkan pada Dinas pun lebih pada management lah. Betul-betul. Saya pun untuk pengetahuan Encik Hafiz, masa saya bekerja dekat hospital under JCOB bawah KPJ, kebanyakan tugas saya hanya untuk monitoring sebenarnya, dan kebanyakan kerja-kerja biomedical saya di outsource kat luar. So saya banyak buat asset management sebenarnya, dan saya buat monitoring untuk kalau ada requirement daripada GM, General Manager ataupun daripada doktor sendiri nak buat procurement, so saya kena come out dengan paperwork lah kan. So saya banyak belajar melalui benda tu kan. Dan saya ikut tak ada buat benda maintenance, and cuma masa saya kerja dekat hospital Kuching dulu memang saya ada buat lah breakdown maintenance. Lepas tu kerja dengan Healthtronic pernah juga buat pasal syringe pump semua bagai tu kan. Tapi most of the time bila sampai ke bahagian management memang dia akan lebih kepada monitoring sebenarnya. Dan benda-benda yang melibatkan teknikal akan diserahkan kepada technician sebenarnya. And technician yang buat untuk benda-benda tu lah kan. Technical staff. Okay, insyaAllah. Saya lagi terima kasih. So harap terima lagi lah student kami Encik Hafiz lepas ni. Boleh. Okay, insyaAllah. Right. Okay, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.